Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Iman, Rukun, Hakikat dan Pembatalnya, dalam siri yang ke-38. Alhamdulillah, kita telah belajar tentang perkara-perkara yang membatalkan iman dan Islam, dan juga nukilan daripada beberapa tokoh ulama tentang perkara ini. Maka oleh kerana kita tahu perbuatan-perbuatan tersebut menjadi kafir, orang yang kata macam ni boleh jadi murtad, orang yang buat lagu ni boleh jadi kafir, wal'iyazubillah. Jadi apakah sikap kita terhadap orang tu? Kita nak pergi tulis kat rumah dia kafir ke macam mana? Nak angkat bendera kafir tak dah kepala dia ke apa benda? Nah, ini kita nak belajar. Tajuk pada kali ini iaitulah berwaspada mengkafirkan seseorang. Jadi hati-hati. Kita nak kata orang tu kafir, orang ni murtad, orang ni sesat, berat. Kalau kita kata kafir, bermakna kita telah campur orang tu ke dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Bukan sekat neraka biasa, neraka yang tak keluar-keluar lagi. Sebab dia dah syirik, dah kafir. Nah, ini yang jadi penyakit ni berat. Kena hati-hati sangat. Berkata Syekh Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah kitab Al-Aqidah, syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, sesungguhnya kata-kata yang batil, yang direka-reka, diubah dan memberi arti menafikan sifat-sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isbatkan, atau isbatkan sifat-sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikannya, atau kata-kata yang menyuruh perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Jadi Rasulullah larang, kita kata suruh, tukar. Atau melarang perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Jadi hari ini memang berlaku lah kalau nak tengok realiti kan. Rasulullah suruh tutup aurat, ada setengah tempat dia larang tutup aurat. Ikut uniform tak ditutup aurat ke baik. Kan berlaku tak berlaku? Berlaku. Mestilah dihukumkan dengan hukuman al-haq, hukuman yang benar kepada kata-kata itu. Jadi kita nak jatuh hukum tu kena teliti dulu. Dan sabitlah baginya janji seksa yang dijelaskan oleh nas-nas syarak. Serta mestilah dijelaskan bahawa kata-kata itu adalah kufur. Dan mestilah diterangkan bahawa sesiapa yang mengatakan demikian adalah kafir. Jadi kita kena panggil orang yang berkata, orang yang bercakap, orang yang buat demikian, nasihat kepada dia, perbuatan ini boleh bawa kepada kufur. Bercanggah dengan nas Al-Quran, dengan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena kata macam tu. Adapun seorang yang bertanyakan kita, kalau orang tanya kita, adakah kamu berani bersaksi bahawa ia termasuk orang-orang yang akan diseksa dan ia adalah orang kafir? Orang tanya, orang cakap macam tu kafir ke tu? Orang tanya kita. Maka orang ini kami tidak berani menyaksi bahawa ia adalah kafir, kecuali dengan sebab lahir daripadanya satu perkara yang boleh kita bersaksi bahawa ia adalah kafir. Jadi jangan lagi, kena tanya dulu betul-betul. Kerana sebesar-besar kezaliman ialah menyaksi bahawa seorang tertentu itu mengatakan Allah tidak mengampuninya dan tidak memberi rahmat kepadanya, dan ia berkekalan dalam neraka. Jadi kalau kita berlaku kezaliman besar, bila kita jatuh hukum tu, tak ampun rasa dia ni. Orang tu kalau kata perbuatan macam ni syirik, lain, pergi tunjuk atas kepala orang tu. Ini berat. Jadi orang yang menuduh orang ini, mengeluarkan orang daripada Islam kepada kafir, kekal neraka ni, ini satu kezaliman yang besar. Kerana kekal dalam neraka ialah hukuman bagi orang-orang kafir selepas matinya. Oleh kerana seorang itu boleh jadi ia seorang mujtahid yang salah dan diampunkan kesalahannya. Dia faham macam tu daripada nas Al-Quran. Jadi tiba-tiba kita kata dia kafir sebab dia faham Al-Quran macam ni. Berat. Boleh jadi ia termasuk orang-orang yang tidak sampai kepadanya sebahagian nas syarak. Dan boleh jadi ia seorang yang mempunyai iman yang kuat dan kebaikan yang menyebabkan Allah memberi kepadanya, sebagaimana Allah mengampuni kepada orang yang berkata, bila aku mati, pukullah aku, kemudian lontarlah aku. Orang ni, dia takut sangat ke Tuhan. Dia kata, kalau aku mati,
Dia suruh keluarga dia pukul dia, hancurkan dia, bakar dia, kata campur. Jadi orang ni bila ditanya, kenapa buat macam ni? Dia kata sebab dia terlalu takut kepada azab Allah. Jadi dia ampunkan dosa dia tu. Dia salah lah. Azabnya dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak perlulah bakar-bakar. Cukup dengan kita bertaubat sudah memadai. Kenapa dia suruh bakar lagi mayat? Tapi dia kata sebab dia terlalu takut kepada Allah yang menyebabkan dia nak buat lagu tu. Jadi kerana ada dalam hatinya perasaan takut kepada Allah. Jadi Tuhan boleh ampun orang tu. Sebab ketakutan dia tu. Tetapi yang kita tidak berani bersaksi adalah pada keputusan akhirat. Kita nak kata orang ni kafir tepat dalam neraka. Jangan. Itu kerja Allah. Adapun di dunia ini maka boleh kita menyeksanya untuk mencegahnya daripada bid'ahnya dan meminta daripadanya supaya bertaubat. Pihak kerajaan boleh ambil dia, kurung dalam penjara, suruh dia taubat. Tarik balik kata-kata dia itu. Sebab kata-kata dia ini menjadi kufur. Sekiranya ia tidak mahu bertaubat, bolehlah kita membunuhnya. Di atas rasa dia telah melakukan satu jenayah dalam agama. Murtad. Dan jika perkataan yang diucapkan itu perkataan kufur, maka mestilah dihukumkan kufur perkataan itu. Perkataan lagu ni salah, kafir. Dan orang yang mengucap perkataan kufur itu juga menjadi kafir apabila cukup syarat-syaratnya dan tidak ada sebarang mani', sebarang halangan lagi. Jadi kita dah beritahu dah, hujah mudah rakyat dah kita bagi dah maklum kepada dia. Apa ni, sudah berempat berhujah dengan dia, masih lagi tak kekal tu, barulah kita kata orang ni, perkataan dia ni berat. Itu daripada Syarah Aqidah Tahawiyah halaman 357. Daripada penjelasan tersebut, jelaslah bahawa sepatutnya kita mesti ihtiyat, mesti berhati-hati dalam mengkufurkan orang-orang tertentu. Tetapi ada 3 perkara yang patut kita beri perhatian mengenai perkara-perkara yang membatalkan Islam itu. Jadi kita kena teliti balik. Perkara yang membatalkan Islam itu ada 3 perhatian. 3 perkara. Yang pertama, ada beberapa perkara yang berlawanan dengan 2 kalimah syahadah. Hak ini berlawan itu guna. Boleh jadi berlawanan dengan dasar beriman kepada Allah, dan boleh jadi berlawanan dengan dasar beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran yang baginda bawa. Jadi nampak sangatlah Nabi suruh buat macam ni, dia lawan, dia buat engkar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajiblah kepada orang yang mengetahuinya dan mengetahui nas syarak memberi peringatan, mendetailkan, yakni menjelaskan jenis-jenisnya, memberi pengertian sekadar yang boleh, serta menjelaskan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Sikap sedemikian termasuk dalam arti kata menyampaikan agama. Jadi kita bagi dalil pada dia. Al-amru bil ma'ruf, menyuruh berbuat baik, dan nahi munkar, mencegah daripada kejahatan. Orang yang berbuat demikian akan mendapat balasan baik daripada Allah jika ia benar-benar ikhlas. Jadi orang ni kalau benar-benar ikhlas, inilah orang yang terbaik. Yang kedua, jadi hal ni jelaslah berlawannya. Yang kedua, dalil-dalil yang menjadikan seorang itu kafir dilalahnya berlainan. Jadi ada kafir perkataan, tapi dari segi dilalah petunjuk pada perkataan itu lain. Yang contoh yang pertama, di antaranya dalil-dalil yang ibaratnya sharih, menunjukkan kafir bukan dengan ekorannya. Betul-betul kata-kata itu kafir, bukan kata lazim dia. Tak boleh. Yang kedua, dan di antara ada di antaranya dalil yang menunjukkan kafir dengan ekorannya. Jadi lazim dia, ekoran dia. Kalau orang kata gini jadi gini. Bukan sharih ibaratnya, bukan jelas ibarat dia, tak payah diurai, tak payah ditakwil lagi, tidak. Jenis ini pula ada ekorannya mudah faham. Ada benda yang mudah kita faham. Jadi kita pakai kata tu boleh selalu. Dan ada di antaranya yang payah faham. Siapa yang terjatuh ke dalam jenis yang pertama, maka bolehlah kita menyaksikan kufur dan tidak dimaafkan kepada seorang pun kecuali mereka yang dipaksa. Mana hak terama tadi tu. Yang jelas sangatlah dalil itu jelas salahnya benda tu, syiriknya. Maka orang ni kita kata dia ni bolehlah.
Itu pun dalam garis berlafaz dengan kalimah kufur, dengan lidah, bukan dengan i'tiqad. Jadi kalau orang tu dipaksa, dia dengan lidah dia, lepaslah dia. Kalau dia i'tiqad sekali dengan hati dia, jadi juga. Demikian juga contoh-contoh yang berhampiran dengan jenis yang kedua, seperti orang yang mendakwa menjadi Tuhan. Tak payah cakap banyak dah ni. Sekalipun ia tidak menafikan uluhiyahnya Allah. Dia kata Tuhan di langit, aku di bumi. Jadi Tuhan juga dia. Ini jelas. Kerana melazimi adanya syirik bagi Allah. Dan seperti orang yang mendakwa memiliki sifat-sifat ketuhanan, umpama berhak menghalal dan mengharamkan kepada manusia. Saya ada kuasa kan, saya boleh ubah itu, boleh ubah ni. Mana saya nak halal, saya halalkan. Mana saya nak haram, saya haramkan. Ini termasuk dalam perbuatan syirik. Kerana lazim daripada perbuatan itu menyamai Allah dari sudut perundangan. Dan yang sama dengan itu juga, orang yang berkata, alam ini qadim. Alam ini qadim, sedia lagi lah. Kerana lazim daripadanya bahawa Allah tidak menciptakan alam ini. Jadi, kalau alam ini qadim, Tuhan tak buat lah dia. Dan tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan lain. Ihtimal makna kemungkinan lain daripada perkataan itu. Maka serupalah dengan jenis yang pertama, iaitulah kufur yang sarih. Pasal dia kata alam ni qadim, hampir letak jelas. Orang yang berkata tidak dimaafkan, kecuali dia bertaubat, mengucap balik. Yang kedua, orang yang keluar daripadanya sarih redha. Redha benar dia. Dan puas hati dengan kufur secara sarih. Seperti berkata kepada orang yang mengingkari adanya Allah. Dia dengar orang ni cakap tentang tak ada Tuhan, ada Ta'ala ni jadi gitu ya. Bulan 12 hujan. Bulan 7, 8 marah. Mana ada Tuhan? Dia pun kata engkau bercakap benar. Atau engkau berada di atas kebenaran. Bercakap benar awak ni. Perkataan demikian menunjukkan kufur. Tidak kurang daripada perkataan orang yang mengingkari Allah sendiri. Muka jelas hari ini sokong juga. Jadi kita jumpa orang bukan Islam, dia menghina hukum Islam, kita orang Islam dengan pihak atas kepala. Kita senyak ya, kita anggap dia buat. Ataupun dia sebenarnya kan, kita boleh cakap. Ini pun bahaya juga. Kadang-kadang sebab yang menjadikan dilalah, menjadi dalil itu, ialah acap kali keluar perbuatan dan perkataan kufur daripada seorang yang tertentu. Dia ulang sangat kalimah ni, selalu dia keluar. Atau acap kali ia mengerjakannya. Selalu dia buat benda itu. Contohnya seperti seorang melahirkan walak. Walak ni mana kepatuhan. Itu mana walak. Kepada orang kafir. Dengan orang kafir, tunduk sangat dia. Dan acap kali berlakunya perbuatan itu. Kerana mustahil pada uruf. Uruf maknanya pada kebiasaan perbuatan manusia ni. Ada keuzuran bagi seorang Muslim yang sepanjang hidupnya atau dalam hidupnya melakukan perkara atau melahirkan puas hati dengan kufur. Orang ini nampak sangat dia, minat sangat ke kafir. Dan seorang yang terjatuh ke dalam perkara yang membawa kepada kufur dengan cara melihat kepada ekorannya, lazimnya tadi, maka orang inilah yang mesti kita ihtiyat, kita hati-hati. Sebab dia tak kata direct, dia tak faham, keliru-keliru. Dalam mengkufurkannya, kita kena hati-hati, kena ihtiyat. Dan ihtiyat itu bertambah pula lagi bila ekoran itu bertambah jauh daripada perkataan atau perbuatan seorang itu. Dalam arti kata mestilah dilihat kepada zuruf. Zuruf makna suasana. Dan qarinah. Qarinah makna dalil-dalil yang membantu. Evidence dia panggil. Yang zahir dan yang kuat. Kena tengok tanda. Betul ke dia ni redha dengan benda ni? Kalau dia cakap dalam kata dia tak khabar. Tak sedar. Hukuman ini tidak dapat dijalankan oleh semua manusia. Bahkan orang yang memiliki kuasa pemerintah dalam kerajaan Islam saja. Jadi orang ini kena hantar balik kepada mahkamah qadi-qadi yang menentukannya. Contohnya seperti seorang yang mencampurkan ayat Al-Quran Karim ke dalam tempat najis. Allah ambil Quran campur dalam tandas. Maka fuqaha, ahli-ahli fiqh telah ijma' mengatakan kufur. Orang ini kafir dah. Ke atasnya. Tidak kira siapa yang melakukannya.
Kerana perbuatan demikian memberi erti mengambil ringan dan menghina kalam Allah. Orang ini dikira orang menghina kalam Allah. Quran kalam Allah. Mushaf tu ya ketahnya dengan dakwah. Tapi asalnya kalam Allah. Bila seorang lain melihat perbuatan demikian, maka bolehlah ia berkata, perbuatan demikian boleh menyebabkan ia menjadi kafir. Jadi kita kata, perbuatan ini kafir dah ni. Campur Quran sini. Tetapi ia tidak kuasa mengkufurkan seorang tersebut yang melakukan perbuatan itu sehingga mengetahui paling kurangnya dua perkara ini. Kita tanya dulu, pegang orang ni, tanya dia apa sebab ni membuat campur Quran. Yang pertama, orang yang mencampur Al-Quran itu yakin bahawa barang yang dicampur itu adalah Al-Quran. Mencampur apa tadi? Quran. Sebab apa? Saja. Tak nak baca. Buat serabut mari kat rumah, campur. Jadi jelas. Yang kedua, tempat yang dicampur Al-Quran itu adalah dalam najis. Dalam tu hampah kau. Dalam mana tempat-tempat yang tertentu lah. Tengok ni. Dua ni kena faham. Jika orang yang mencampur itu mengaku demikian, bolehlah dihukumkan kafir. Tetapi boleh jadi orang yang mencampur itu seorang yang ummi, seorang yang jahil. Dia tak tahu apa. Dia ni kerja akan apa. Tiba-tiba orang tengok tong ada ni lebih je dicampur. Macam baru ni ada kan? Pergi lepas air di tengah padang. Dengan lori. Kalau orang ni jahil, tak tahu apa benda, dia pergi curah situ. Tidak mengetahui apa yang ia campur, dan boleh jadi ia seorang buta mata, tidak mengetahui apa yang ia campurkan, dan tempat yang ia campurkan Al-Quran itu, dia letak ke mana. Di sini timbullah qarinah yang kuat, menunjukkan ia tidak bertujuan menghina Al-Quran, maka dimaafkan bagi orang seperti ini. Jadi kita kena hati-hatilah. Kalau macam ni punya keadaan, bermakna orang ni bukan menghina Quran. Cuma dia tak tahu apa. Dia pergi dicampur benda yang dia tak tahu. Berdasarkan kenyataan tersebut, wajiblah kita ihtiyat dalam mengkufurkan si anu. Jangan kata orang itu kafir, orang ni kafir. Jangan. Sekarang ni senang ya. Bila bercanggah pandangan yang kita sikit, ambil gambar orang ni, letak dalam Facebook, letak dalam internet. Orang ni sesat, orang ni kafir, orang ni zindik, orang ni gelaran-gelaran yang menunjukkan orang itu sesat. Buat sekarang ni. Ini berat. Mudah ya. Tukar gambar kepala orang, kepala jin, macam-macam dia buat. Ini perbuatan-perbuatan macam ni, orang yang melakukannya bertanggungjawab dia depan Allah Ta'ala. Bertanggungjawab depan Tuhan nanti. Bukan senang mengkafirkan, menyesatkan orang, bukan satu benda yang senang. Buat gambar pula, tukar kepala orang pula tu. Buah tanduk lah. Allahu Akbar. Jadi kita bagi nasihat lah, peringatan kepada orang yang kata tangan buat kerja macam ni, bahawa dia akan bertemu nanti dengan Tuhan yang dia buat itu. Di akhirat esok, tak tahu lagi Tuhan dia maaf ke tidak. Kalau tidak, jumpa lah dia. Jadi, berdasarkan kenyataan tersebut, wajiblah kita ihtiyat, berhati-hati dalam mengkufurkan si anu dan si anu. Nak kafir orang itu jangan main-main. Kecuali apabila keluar daripadanya kufur yang sarih, yang jelas. Dan tidak ada sebarang takwilan yang ma'qul. Mana takwilan itu huraian yang boleh diterima oleh akal lagi. Tak ada lah. Memang itulah perkataan dia. Serta wajib diteliti kepada semua perkataan dan perbuatan yang menyebabkan ia menjadi kafir apabila cukup syarat dan tidak ada mani', tidak ada sebarang halangan. Bila sampai ke situ baru jadi. Manakala seorang itu dihukum menjadi kafir, maka lahirlah pula dua hukum. Jadi bila orang ni telah kita putuskan orang ni dah kafir dah, di situ ada lagi dua hukum yang kita kena bincang. Yang pertama, hukum duniawi. Hukum duniawi. Hukum duniawi iaitu orang yang murtad itu berhak menerima hukum menurut nas syarak. Ambillah dia. Iaitu hukuman yang mesti diluluskan di dunia ini. Pihak mahkamah kena luluskan berdasarkan kepada tindakan zahir manusia, bukan perasaan kepada isi hati. Berdasarkan pada tindakan zahir dia. Kalau dalam hati dia kita tak nampak, tak boleh nak dakwa. Kerana itu adalah kita berhak membunuhnya sekiranya ia tidak bertaubat. Orang tak taubat juga mahkamah kata kena apa? Bunuh. Menceraikannya. Jatuh talak isteri dia. Tidak halal memakan sembelihannya dan tidak boleh menikahkannya. Orang lagi ni jangan duduk nikah, jangan duduk. Kalau dia kahwin dah pun cerai.
Kecuali bini dia sekali dengan dia juga. Kafir juga. Dia ada sekali dua tu. Dan sebagainya. Tindakan ini adalah untuk manusia kuat-kuasakan ke atas seorang yang tertentu. Ke atas seorang yang tertentu. Tindakan ini buat kau yang tertentu. Dan setengah tindakan adalah khusus kepada pemerintah. Seperti menyuruh bertaubat dan bunuh-bunuhnya. Jangan kita pandai-pandai. Tengok orang ini kafir, ada kapur kita, pakai dibakar rumah dia. Tak, kena suruh ke polis ni. Tak boleh main-main. Tapi kalau setengah-setengah di negeri lain, dia buat. Oh, dia tak irah. Yang kedua, hukum ukhrawi. Hukum murtad mengikut dalam akhiratnya lah, macam mana? Hukum ukhrawi iaitu orang yang murtad berhak kekal dalam neraka wal'iyazubillah. Orang ini masuk dalam neraka lagi. Hukuman ini adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak ada hak dah. Kita jatuh atas hukuman dunia enggak maka sesal. Untuk melaksanakan ke atas si anu dan si anu atau daripada kalangan orang yang berhak menerima hukuman, sedang kita tidak berhak melakukan demikian di dunia ini. Tak berhak melakukan dunia ini. Dan kita tidak mengetahui hukuman mengenai seorang yang tertentu itu. Kita tak tahu apa dia orang itu nak. Kerana menghukum demikian bukan hak manusia pada asal lagi. Jadi hukum demikian tu bukan hak kita tu. Oleh yang demikian, manusia di dunia ini tidak berhak mendakwa mengetahui nasib seseorang itu. Kita tak dikata orang itu tetap orang kau jana dari itu. Tak boleh. Kita tak tahu nasib orang. Nampak dia jahat atas dunia ni pun, kita katalah hukuman dunia ni, setara itulah. Kalau pada pandangnya tuan-tuan qadi, mufti-mufti kat orang ni sesak. Gitu. Tapi kalau kita sendiri nak jatuh hukum sesak, nak buat belok, nak menyesatkan orang, ini satu kes berat. Kita tak tahu nasib seorang itu sama ada ia dalam syurga atau dalam neraka. Kecuali orang-orang yang Allah memberitahu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seperti 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberitakan akan menjadi ahli syurga. Dan orang-orang yang Allah ceritakan hal mereka dalam Al-Quran, atau seperti orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi akan menjadi ahli neraka, umpama Abu Lahab, yang ayat Al-Quran menjelaskan demikian. Orang-orang ini kafir itu lah. Jadi kerja Tuhan itu kita tak tahu. Dalam hal ini, kita boleh menghukum secara ijmal, secara umum, dengan kata, siapa yang kufur kepada Allah atau menjadi murtad daripada agamanya, ia akan kekal dalam neraka dan diharamkan masuk syurga. Jadi kita kata orang yang kafir, orang yang murtad haramlah katanya syurga, dia masuk dalam neraka. Siapa dia orang tu? Abu Jahal, Abu Lahab boleh lah kita kata. Fir'aun, orang-orang yang telah tetap. Tapi nak tunjuk orang tu orang ni jangan. Dan seorang Muslim mestilah berhenti di atas garisan itu. Kita kata ya. Jangan pergi lebih pada itu lagi. Kalau melampaui daripada hak tersebut, ia menjadi seorang yang zalim. Jadi kalau kita lebih pada itu, pandang-pandang orang ni kafir, orang ni jerak, orang ni. Jadi kita jadi orang zalim. Sebagaimana penegasan penulis Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah dahulu, dan sebagaimana penegasan At-Tahawi rahimahullah ta'ala sendiri, dengan katanya, At-Tahawi kata apa dalam matan dia tu? Wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala naran. Dia kata, dan kita tidak menentukan bagi seorang itu sama ada dia syurga atau neraka. Jadi kita tak boleh kata orang ini syurga ke, orang ini neraka. Itu bukan tanggungjawab kita dan bukan kerja yang mampu kita buat. Kalau tidak, kita jadi lebih hebat daripada ulama-ulama lain yang tak berani buat kerja benda ni. Berani tak berani buat kerja? Tak berani. Sebab apa tak berani? Sebabnya berat tanggungjawab tu. Berat tak berat? Berat tanggungjawab mengkafirkan orang ni. Bukan satu benda yang kecil. Tamatlah kita perbincangan tentang mengkafirkan seorang. Baiklah, kita berpindah kepada tajuk yang baru, iaitulah tentang hukuman ahli maksiat. Orang ni orang maksiat sungguh ni. Dengan banyak dosa-dosa dia buat. Jadi macam mana sikap kita? Apakah kita nak jatuh hukum dia tak yang neraka selalu dah? Hak tadi kafir. Hak itu satu kes lain. Hak ni kes baru pula ni. Orang yang buat maksiat. Dia salat, dia tak ingkar salat. Tapi dia juga suka mencuri. Lagu mana? Dia salat, tapi dia juga tak tutup aurat. Dia beriman.
tapi dia makan riba. Ini maksiat tak maksiat? Ahli maksiat. Macam mana keadaan dia? Coba kita tengok. Kami telah nukilkan perkataan semata-mata maksiat. Ini hukumnya, kesimpulan di atas ni, tajuk dia. Semata-mata maksiat tidak mengeluarkan pelakunya daripada agama. Orang buat maksiat saja tak keluar lagi daripada Islam. Bukan kata dia masuk kumpulan aku dah tak. Kami telah nukilkan perkataan At-Tahawi rahimahullah, dan kita tidak mengkufurkan seorang pun daripada ahli kiblat dengan sebab dosa yang ia kerjakan. Ni. Selama ia tidak mengatakan halal pekerjaan itu, dan kita tidak berkata iman itu tidak terjejas oleh dosa orang yang melakukannya. Di dalam At-Tahawi dia buat ringkas dia kata apa tadi? Wala nukafir ahadam min ahli qiblah bi dhanbin wala wa ma lam yastahilu. Jadi kita jangan kata orang ni kafir kepada ahli kiblat ni sebab dosa dia buat. Di sini kami petikkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ni seorang tokoh ulama yang besar di dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata apa? Ketahuilah bahawa mazhab Ahlus Sunnah dan pendapat Ahlul Haq, pendapat yang benar daripada ulama salaf dan khalaf, bahawa sesiapa yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, dia mati dengan kalimah la ilaha illallah, walau bagaimanapun keadaannya, zalim ke dia, kena ke orang ke dia, buat maksiat ke dia, ia akan dapat masuki syurga akhirnya. Mungkin dia kena azab dulu. Jika seorang itu bersih daripada dosa, seperti kanak-kanak kecil, budak-budak kecil, tak dosa, belum balik. Orang-orang gila, orang yang gilanya berhubung dengan masa balik, orang yang bertaubat dengan taubat yang sahih, taubat nasuha, daripada syirik atau dosa, dan tidak melakukan dosa selepas taubatnya, orang yang tidak pernah melakukan dosa, tiap-tiap golongan ini akan masuki syurga daripada awal-awal lagi, dan tidak akan masuk di neraka. Orang ini boleh di syurga dah sebab dia tak ada dosa, ataupun dia sudah bertaubat. Tetapi mereka akan melalui neraka dengan cara-cara yang berlainan sebagaimana yang dimaklumi. Dia lalu ke neraka tu lalu ya, murur. Wa in minkum wariduha wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dalam ayat tu mungkin ada di depan nanti. Menurut pendapat yang sahih, bahawa yang dikehendaki dengan melalui neraka ini ialah melalui di atas titian as-sirat yang dibentang di atas neraka jahanam. Jadi orang yang ini akan lalu sirat mustaqim mengikut taraf darjat dia. Adapun orang yang berdosa dan mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka ia berada dalam masyiatullah. Masyiah dengan kehendak Allah. Itu mana masyiah dengan mana kehendak Allah. Jika Allah menghendaki ia masuk syurga, diampunkan dosanya. Kuasa Tuhan. Dan jika ia dapat masuk ke syurga dari awal-awal lagi, dan jadilah ia seperti golongan yang pertama. Itu ampun awal lagi, tak payah masuk neraka terus dah. Dan jika Allah menghendaki menyeksakannya, ia akan diseksa sekadar yang Allah kehendaki, kemudian memasukkannya ke dalam syurga. Jadi orang ni sama ada Tuhan ampun terus ke syurga lalu, ataupun kena seksa dulu sekejap, berhenti seketika di perhentian itu, celup dan neraka dulu, lepas tu bawa masuk syurga. Jadi orang ini lebih baik daripada orang yang neraka terus. Tapi kita ni tak nak. Kita nak orang yang masuk syurga daripada awal lagi tak jumpa neraka. Allahu Akbar. Inilah kita doa siang dan malam. Oleh itu, orang yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, ia tidak akan kekal dalam neraka. Meskipun ia mengerjakan dosa sebanyak mana yang ia kerjakan. Sebagaimana orang yang mati dalam keadaan kafir tidak akan masuk ke syurga, meskipun ia mengerjakan amalan ahli syurga sebanyak mana yang ia kerjakan. Baik dia derma banyak, tolong orang banyak, tapi ia kafir. Tak ada sijil. Sijil premium ke apa nama? Tak ada akaun tak buka dengan syurga. Inilah ringkasan yang komplit, yang lengkap bagi mazhab Ahlul Haq dalam masalah ini. Jadi masalahnya Ahlul Haq duduk di situ. Orang yang buat ini sama dia tidak kafir, dia duduk di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah. Dan telah berhimpun banyak dalil-dalil daripada Al-Quran
as-sunnah dan al-ijma' di atas kaidah ini. Dan berhimpun nas-nas yang memberi keyakinan yang qat'i. Apabila telah sabit kaidah ini, maka ditanggungkan semua hadis yang datang mengenai hal ini di atas kaidah ini. Jadi hadis tentang dosa besar, tentang masuk neraka, tentang apa itu, disitulah keadaannya. Maknanya dia masuk neraka dulu, kemudian dia keluar balik. Tapi Allah ampun daripada awal lagi, sebab dia mati dalam keadaan beriman. Dan apabila datang suatu hadis yang zahirnya menyalahi dengan kaidah ini, wajib mentakwilkan hadis itu mengikut dasar kaidah ini agar terhimpun semua nas-nas syarak menjadi satu. Jadi kena tengoklah. Sebab itu kadang-kadang kita baca satu hadis itu nampak berat. Jadi bila kita teliti dengan hadis lain, kumpul dan hadis yang satu masalah. Ini adalah kaidah mengaji ilmu hadis. Kalau dia baca satu hadis, lepas itu kita syarah terus selalu. Jadi bahaya gitu. Sedangkan dalam hadis lain ada huraian dia, ada penjelasan dia. Bila kumpul semua satu hadis dalam satu bab. Satu bab ni ada berapa hadis? Ada yang kemudian ada yang terakhir. Boleh jadi yang kemudian itu telah dimansuh. Yang terakhir ini telah diringankan. Itu dipanggil hukum yang terbaru. Maka itu cerita. Ini petikan daripada Syarah Sahih Muslim bagi Imam An-Nawawi, jilid yang pertama, halaman 217. Sesiapa yang mati dalam keadaan beriman dan bersaksi dengan ikhlas dalam hatinya dengan kedua kalimah syahadah, maka tempat kembalinya ialah syurga. Ia tidak akan kekal dalam neraka. Walau bagaimanapun ia melakukan maksiat. Walau bagaimana banyak maksiat sekalipun, selama ia tidak mengatakan halal perkara-perkara yang haram atau mengingkari perkara-perkara yang mesti diketahui dalam agama. Kalau kita kata apa, tak buat, tak bayar zakat ni. Cukup dah aku bayar, dah suka hasil dari negeri kan. Zakat apa lagi buat menyusah ya? Tak ada. Jadi dia engkar. Kalau cakap tak bayar senyap gitu, dia dosa besar. Tapi kalau dia engkar, dia turun pada darjat yang lain. Dia panggil darjat engkar, menghalalkan benda yang mengharamkan benda halal atau mengharamkan benda yang haram, menghalalkan benda yang haram, maka dia jadi kafir. Atau tidak berlaku daripadanya perkara-perkara yang membawa kepada batalnya dua kalimah syahadah, dan ini tidaklah menyebabkan ia kekal dalam neraka. Jadi selama dia itu, dia duduk dalam keadaan. Ada beberapa hadis yang menegaskan bahawa syurga itu ialah tempat tinggal bagi seorang yang menyaksikan dua kalimah syahadah dengan ikhlas, membenar dengan hatinya akan pengertian tauhid yang terkandung dalam dua kalimah itu, membenarkan ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Dan ada sebahagian hadis menegaskan bahawa melakukan maksiat dan dosa sahaja tidak menegahkan daripada masuk ke syurga di akhirat, tetapi kedua-duanya menyebabkan seorang mukmin itu akan diseksa. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan sedemikian. Jadi apa dia kata? Di antara hadis-hadis ini apa dia? Yang pertama, daripada Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menceritakan, dia kata apa? Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Rawahu Muslim. Sesiapa yang mati sedang ia mengetahui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, nescaya ia akan dapat masuk ke syurga. Jadi hadis ini hadis jelas. Siapa dia tahu? Yang kedua, daripada Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati as-samaniyati syaa'." Wa fi riwayatin adkhalahul jannata ala ma kana min amalin. Rawahu Muslim. Maksudnya siapa yang berkata, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, hanya tunggal, tidak ada syirik baginya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan Nabi Isa itu adalah hamba Allah, anak hamba perempuannya, kalimah Allah yang dicampurkan kepada Maryam dan ruh daripadanya, dan syurga adalah benar dan neraka juga benar. Allah akan memasukkannya ke dalam syurga melalui mana-mana 8 pintu yang dikehendaki. Tengok. Ni takwa dia. Dalam riwayat lain datang dengan lafaz Allah akan masukkannya ke dalam syurga mengikut amalan yang ia kerjakan
Hadis riwayat Muslim. Maknanya setakat amalan dia lah. Kalau amalan banyak tak, alhamdulillah. Kalau amalan tak banyak pun boleh syurga setakat tu. Setakat mana? Setakat yang dia buat itu. Yang ketiga, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, la yalqa Allahu bihima 'abdun ghairu syakkin fihima illa dakhala al-jannah." Rawahu Muslim. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan sungguhnya aku ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimah syahadah ini, sedang ia tidak syak pada dua kalimah ini, ia akan masuk di syurga. Jelas tak jelas hadis ini? Menunjukkan kepada kelebihan la ilaha illallah, dua syahadah. Hadis yang keempat daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir Rasulah." Rawahu Muslim. Akan merasai kelazatan iman siapa yang redakan Allah sebagai Tuhan, redakan Islam sebagai pegangannya, dan reda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Orang ini syurga. Berapa orang? 4 hadis. Yang kelima, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar." ثم يقول الله أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان متفق عليه واللفظ لمسلم. Maksudnya ahli syurga akan masuk ke syurga, dan ahli neraka akan masuk ke neraka. Bila semua dah di tempat masing-masing, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Keluarkanlah daripada neraka mereka yang ada dalam hatinya iman sebesar zarah." Alhamdulillah, orang yang beriman, setara mana jahat dia pun akan keluar daripada neraka. Pasal itulah yang paling kita takut sekali, terbuat perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Sebab orang ni habislah. Habis kepala modal dia panggil. Hadis yang ke-6 daripada Al-Ma'rur bin Suwaid menceritakan bahawa beliau mendengar Abu Zar menceritakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril alaihi salam فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق وإن زنا وسرق قال وإن زنا وسرق." Muttafaqun alaih wal lafzu li Muslim. Jibril alaihissalam datang kepadaku membawa berita baik dengan katanya, "Siapa yang mati daripada umat engkau dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan yang lain, nescaya akan dapat memasuki syurga." Tengok, Jibril cerita pada Nabi. Jadi Abu Zar bila dengar hadis ni, lalu aku berkata, Abu Zar tanya Nabi, "Sekalipun ia berzina dan mencuri?" Kalau dia berzina dan mencuri, macam mana Rasulullah? Jibril menjawab, "La qultu," itu maknanya Nabi tanya dia ni, bukan Abu Zar lagi tu. "Qultu wa in zana wa sarq." Jadi Nabi kan, sekalipun ia berzina dengan mencuri, Jibril menjawab, sekalipun ia berzina dengan mencuri. Jadi cerita ni dalam riwayat lain kata Abu Zar pun dia tanya Nabi. Jadi Nabi pun ulang balik. Nabi kata walaupun setara mana Abu Zar pun, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, orang ni dapat keampunan Allah. Ini dulu tadi. Hadis riwayat muttafaq alaih wal lafzu li Muslim. Berkata Imam Nawawi dalam menjelaskan hal ini, adapun hukuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas siapa yang mati dalam keadaan mensyirikkan Allah akan memasuki neraka, dan siapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah akan masuk syurga, itu adalah ijma' para ulama Islam. Itu jelaslah. Adapun orang musyrik yang akan masuk neraka, maka kekal di atas umumnya, yaitu ia akan kekal dalam neraka, dan tidak ada beza di antara ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dengan penyembah berhala dan orang-orang kafir yang lain. Jadi, dan tidak ada beza di sisi ahli haq antara orang kafir yang degil dengan yang lain. Sama. Dan tidak ada beza juga antara orang yang menyalih agama Islam dengan orang yang menganut Islam kemudian dihukum kafir dengan sebab keingkarannya jadi murtad. Habis. Orang kekal ke. Adapun orang yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah akan masuk ke syurga, maka hukumnya adalah qat'i, jelas hukum, tak putus.
Tetapi dengan syarat ia bukan orang yang mengerjakan dosa besar dan mati dalam keadaan mengerjakan dosa, ia akan masuk ke syurga daripada awal-awal lagi. Jadi orang yang tak dosa masuk syurga awal. Karena itulah kita muslimin dan muslimat yang sudah di akhir usia ini bertobat betul-betul kepada Allah. Hapuskan dosa-dosa besar yang kita ada. Hari ini anda duk bimbang lagi dosa besar. Kalau orang ajak pergi tempat dan duduk, pergilah. Pergi. Entah apa lah. Kalau orang ajak pergi tiket nombor ekor, pergi. Tak pergi dah. Kalau orang ajak pergi buat riba, pergi. Tak dah. Ada lagi dosa besar yang kita belajar dari kitab dosa besar kita tu. Iaitulah mengumpat orang. Kecil ke besar. Ajak mengaji orang. Kecil ke besar. Tapi hak ni boleh buat lagi. Boleh buat. Atas masjid boleh buat. Di dua masjid boleh buat. Jadi hak ni. Taubat hak ni. Imam Nawawi sebut di sini. Orang yang tak ada dosa besar, orang ni boleh masuk syurga di awal-awal. Inilah yang paling kita takut sekali. Mulut ni tak habis-habis. Nyakit mulut. Nyakit mulut ni nyakit paling berat sekali. Maksud kita bawa dia mana-mana pergi. Kalau boleh tinggal sebentar rumah tak apa. Tak nak pakai yang ambil balik dah. Tidak. Tidak ada sekali yang kita. Itulah kurang lah cakap-cakap dengan orang duduk. Duduk mana-mana pun. Tak usah datang masjid dia diam. Tak usah duduk cakap. Keluar pun. Tengok kawan-kawan gini. Kawan boleh nak cakap sangat. Lagi kena duduk kat dia. Hak lain, dosa lain kita sesat ada masalah. InsyaAllah sesat lah kita kata. Tapi dosa ni, setan dia mari lagi ni. Dia korek. Orang atas masjid, saya atas masjid. Dia korek lagi. Dia tahu, dia strategi dia kuat. Jika orang yang mengerjakan dosa besar dan mati dalam keadaan mengerjakan dosa besar, maka ia berada di bawah masyiatullah. Di bawah kehendak Allah. Dalam arti kata, jika Allah ampunkan dosanya, ia akan dapat masuk ke syurga dari permulaan lagi. Kalau tidak, Allah akan menyeksakannya, kemudian mengeluarkannya daripada neraka dan mengekalkannya dalam syurga. Dan penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, sekalipun ia berzina dan sekalipun ia mencuri, merupakan hujjah bagi mazhab Ahlussunnah bahawa orang yang mengerjakan dosa besar tidak boleh kita menegaskannya dengan masukin neraka. Tak dikata lagi. Sekalipun ia akan masukin neraka, tetapi ia akan dikeluarkan daripada neraka dan akan kekal di dalam syurga selepas daripada itu, insya-Allah. Ini petikan daripada Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi jilid yang kedua halaman 97. Hadis-hadis yang diulas oleh Imam Nawawi dahulu dengan katanya, apabila datang hadis yang zahir padanya, yang pada zahirnya menyalahi dengan kaedah umum tersebut, mestilah kita ihtimalkan, kita buat andaian lain supaya nas-nas syarak terhimpun menjadi satu. Jadi satu. Kita dapati hadis-hadis itu ada beberapa bahagian. Satu bahagian zahirnya menafikan iman daripada orang-orang yang melakukan maksiat. Satu. Yang satu bahagian lagi menunjukkan bersihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang yang melakukan maksiat. Dan satu bahagian menamakan sebahagian maksiat dengan nama kufur dan syirik. Jadi kita ini insya-Allah kita akan sambung di dalam perbincangan kita yang akan datang. Jadi hadis ini kita dah baca dah. Hadis yang pertama yang menyebut tentang kelebihan orang kata la ilaha illallah, mati dalam keadaan beriman. Jadi hadis-hadis yang kedua ni pula tentang perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia jadi kafir ataupun jadi masuk dalam neraka. Jadi macam mana kena campur di antara hadis. Jadi jangan kena dengar dua-dua. Jadi orang yang dengar ceramah kita ni, dia kena dengar juga dalam siri yang akan datang, dalam siri yang ke-39. Kerana hadis ini bersambung insya-Allah.